Assalamualaikum. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang Amat Setia Datuk Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Berusaha Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf, Naib Chancellor UPSI, yang akan bersama-sama kita pada petang ini untuk sesi kedua pembentangan 2 pada petang ini bagi Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi tahun 2022. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Taf ke pentas untuk bersama-sama saya bagi meneruskan sesi pembentangan kita pada petang ini. Dipersilakan Datuk. Okay, Assalamualaikum Datuk. Terlebih dahulu saya mewakili pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama-sama kami para peserta Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022 yang julung-julung kali diadakan. Dan saya doakan Datuk akan membuat satu pembentangan kertas kerja yang bertajuk Swift Water Rescue. Jadi saya harapkan pembentangan kali ini atau pembentangan yang dibuat pada kali ini dapat meningkatkan lagi mutu kualiti perkhidmatan dan penyelamatan pasukan PPDA kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dan ataupun menceritakan sedikit berkaitan latar belakang Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Taf. Beliau merupakan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak, dan Datuk merupakan anak kelahiran Muar, Johor, berkelulusan ijazah sarjana muda Pendidikan Sains Sukan dari UPSI pada tahun 2000, Postgraduate Diploma in Outdoor Education and ijazah sarjana Outdoor Education dari University of Otago, New Zealand pada tahun 2004, dan seterusnya Datuk memperoleh ijazah Dr. Falsafah PhD dalam Parks and Outdoor Recreation Management dari Universiti Putra Malaysia UPM pada tahun 2000. Kalau kita tengok sejarah pendidikan Profesor Datuk ni, wah, sangat-sangat hebat. Jadi selayaknya Datuk untuk membuat pembentangan pada petang ini. Jadi kita tak nak melengahkan masa Datuk, boleh Datuk teruskan pembentangan Datuk pada petang ini. Persilakan. Terima kasih Puan Dianti. Rasa berdebar-debar ke duduk sebelah anggota wanita ni kan. Jadi insya-Allah saya akan cubalah. Pada sahabat-sahabat semua yang bahagia, yang saya kasihi, Datuk Wahab, seterusnya Tuan Nordin dan juga rakan-rakan yang ada, terima kasih kerana sudi bersama-sama dan juga menjemput saya. InsyaAllah saya akan cuba menyampaikan yang terbaik, tapi yang maha penting bagi saya di sini adalah ruang untuk kita sama-sama menimba ilmu. Dan juga janganlah ketat-ketat sangat, nampak macam mengantuk waktu tengah hari ni, saya risau juga. Okey semua chill-chill, relax dan sebagainya. Maafkan saya berpakaian formal. Biasanya kalau Datuk Wahab, Tuan Nordin kenal saya memang pakaian sesempoi je kan, dengan baju korporat saya. Tapi yang ni saya baru habis satu mesyuarat, saya paksa diri untuk ke sini semata-mata untuk Tuan Wahab dan juga Tuan Nordin lah, Datuk Wahab bersama-sama kita. Terima kasih. Izinkan saya untuk menanggalkan mic. Menanggalkan mask, bukan mic. Di atas biodata yang dibacakan tadi, terima kasih. Mudah saja sahabat-sahabat, izinkan saya bahasakan diri saya dengan tuan-tuan, puan-puan semua sebagai sahabat-sahabat. Kerana kita semua sama, saya juga pernah berada di mana tuan-tuan berada, tapi tuan-tuan lagi hebat. Kerana saya bersama dengan pahlawan masyarakat. Insan yang mengorbankan diri, masa bersama keluarga demi untuk membantu masyarakat. Walau diminta ke mana-mana, siang, malam, pagi, petang, kalian akan tetap ada dan tetap hadir. Walaupun di Selangor ada rumah anggota yang banjir, tinggalkan keluarga, betul tak Tuan Nordin?
tinggalkan keluarga, tinggalkan siapa demi bersama-sama untuk pasukan. Perkara yang sama juga berlaku di Kelantan. Ketika banjir yang lepas, tak salah saya 2010 ke selepas Kuala Kerai. Kan, ada lagi banjir, saya dimaklumkan bahawa ada rumah anggota yang tenggelam. Tetapi anggota tetap bersama-sama dengan pasukan untuk membantu masyarakat. Berlakulah wa'ima apa musibah pada masyarakat, yang akan dipanggil, yang hadir adalah sahabat-sahabat yang berada di hadapan saya ini. Datuk Wahab, berikan tepukan kepada kalian semua. Sebab itulah hari ini, walau sesibuk mana pun saya, dengan amanah yang diberikan, saya kecualikan dan terus berlari ke sini untuk bersama-sama. Bukan untuk mengajar, demi Allah tidak, tetapi untuk berkongsi dan juga untuk bertanya khabar dengan rakan-rakan. Dan juga sebenarnya Tuan Nordin, Datuk Wahab, untuk memberikan sokongan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang sentiasa berkorban siang, malam, pagi dan petang. Sedikit sebanyak tentang saya. Maafkan saya buka ni bukannya nak main phone, nak tengok slide saya yang ada dekat sini. Untuk makluman, saya juga seperti tuan-tuan bermula daripada seorang pelajar, seterusnya melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan. Maktab perguruan, jadi guru sekolah rendah. Selepas tu Allah berikan sedikit amanah setelah bekerja kan. Kerja cikgu punya Tuan Nordin bukan mudah. Datuk Wahab, betul, cikgu sekolah rendah pula, duduk di bandar besar di JB kan. Fikir-fikir, letih juga ni. Tengok cikgu graduate kan. Pasal masa tu ada beza kan antara maktab masa tu sijil je tuan-tuan. Tak ada diploma pun. Kan? Pergilah sambung belajar buat diploma. Lepas sambung belajar, alhamdulillah saya ditawarkan untuk masuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam degree. Waktu degree itu baru kahwin. Sambung belajar, kahwin. Habis degree, anak 2 orang. Kan? Mengajarlah di sekolah menengah. Tapi rasa sayang pada UPSI, saya kembali semula ke UPSI sebagai tutor. Lepas tu sambunglah Masters, PhD dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat jangan risau. Maknanya perjalanan kita hampir sama dan sebagainya, di mana kita meniti kehidupan. Dan yang paling penting dalam penitian kehidupan ni adalah satu perkara yang sangat-sangat signifikan, iaitu pengalaman. Sebab itulah untuk dinyatakan untuk saya berceramah pada tuan-tuan tak layak saya. Tuan-tuan lagi hebat, because each and every day all of you are facing a different scenario in a different places, and you train yourself. Actually I am the one who should learn from all of you. Kan bertanya dan kemudiannya mendokumentasikan semua ini. Jadi apa yang kita akan share ini bukanlah satu pengajaran, tetapi satu perkongsian. Saya adalah atlet kayak Malaysia, Johan Kayak Malaysia daripada tahun 1994 hingga tahun 2004. Selama 10 tahun bertanding dalam pelbagai kejohanan antarabangsa, dan salah satu kegiatan saya adalah dalam sukan kayak arus deras. Jadi kami terlibat dalam pelbagai aktiviti swift water rescue sebagai hobi dan juga profession pada ketika itu. Walaupun saya cikgu, tapi saya melaksanakan perkara-perkara ini. Beberapa sungai yang kami buka, iaitu Sungai Ulu Slim. Kalau siapa yang pernah pergi ke Sungai Ulu Slim, kita buka untuk white water rafting. Alhamdulillah makin maju. I'm not a businessman, Tuan Nordin, Tok Wahab tak pandai bisnes, dan bisnes tu tak ada dalam saya lah. Tapi saya suka sahabat-sahabat mulakan bisnes. Seterusnya di Gopeng, Sungai Itik. Siapa yang pernah pergi ke Sungai Itik? Di KKB, saya yang pertama menuruni sungai itu ketika Pertak lagi. Masa tu ada IKBN, belum dibuat empangan dan sebagainya, tapi ada syarikat yang memajukan, dan beberapa sungai lagi lah. Jadi kecintaan kepada aktiviti-aktiviti arus deras ni mendedahkan saya banyak pada perkara. Yang pertamanya adalah risiko. To be a good whitewater kayaker, you must be able to rescue yourself, save yourself and also others. Jadi kami diajar, diterapkan. Pada mulanya berdasarkan pengalaman, perbualan, kemudiannya datang pada minat, dan seterusnya pada kursus-kursus yang adalah. Dan alhamdulillah saya telah menyertai beberapa kursus dalam swift water dan juga mengendalikan beberapa sesi. Dan hasil daripada itu, maka kami juga menubuhkan sebuah pasukan penyelamat sukarela. Dia belum jadi bomba sukarela lagi, Datuk. Dipanggil UPSI Rescue Team. Bermula seawal tahun 1998.
Dan di Selangor yang lepas kita membantu mengeluarkan 2 body bag. Saya lupa sama ada daripada bomber ataupun daripada PDRM. Kita bawa bot kita masuk, ada 2 body bag, arus terlalu laju kan. Banyak whirlpool dalam keadaan banjir di Taman Sri Muda. So kita bantu, dan kita tahu sebenarnya bomber siang, malam, pagi, petang pada ketika itu tanpa rehat. Dan saya suka ada satu statement daripada seorang pegawai bomber, kami ni bukannya Instagramer, kami datang buat kerja je. Saya suka that. Dan itu menunjukkan pengorbanan you all dan sebagainya. Baiklah, slide yang kedua, a wee bit about, saya nak kena point dekat mana ni Tok? Oh, dekat sana boleh dia boleh baca dia tak boleh baca. Next. Okey, tuan tekan next lagi. Next lagi. Okey, cukup. Itu adalah sedikit tentang saya daripada waktu zaman muda-muda dululah. Sekarang ni rambut dah putih dah apa semua. Sungai yang ada tu di belakang adalah sungai Bernam, di belakang UPSI betul-betul. Di belakang kampus kita. Itulah aktiviti kami di Sungai Singo. Pada Kerajaan Akhbar utusan tu adalah banjir Kota Tinggi tahun 2007. Saya berada ketika banjir Kota Tinggi, ketika tu diumumkan darurat. Pak Lah turun dan sebagainya, berada di sana untuk sama-sama membantu penyelamat, dan juga saya terlibat dalam banyak aktiviti pertandingan lah pada ketika itu, dan fokusnya pada arus deras. Dan saya juga pernah berkhidmat di Washington DC sebagai Minister Counselor di Kedutaan Besar Malaysia di Washington DC daripada tahun 2014 hingga 2017. Itulah sedikit sebanyak tentang latar perjalanan seorang anak kampung yang berasal daripada Muar, dan hari ini saya diamanahkan untuk memimpin antara universiti tertua di Malaysia, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya persilakan tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua, kalau ada nak sambung diploma ke, degree ke, masters ke dan sebagainya, jemputlah datang ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. So, apa yang kita akan share ini, what is Swiftwater Rescue? Kalau kita lihat mengapa Swiftwater Rescue, the next slide, adalah kerana senario-senario sebegini. Lemas, banjir, dan pelbagai lagi senario-senario yang berlaku yang tidak dijangka. Dan di sinilah di mana tim PPDA dan juga tim-tim yang lain daripada JPBM datang hadir untuk menghulurkan bantuan. Kalau kita perhatikan hingga hari ini saya berada di dalam MKAA, kita masih belum dapat seragamkan data tentang mati lemas di Malaysia. Mengapa? Kerana data ini adalah sulit. Data yang ada di JPBM, satu, data yang ada di APM, data yang ada di Kementerian Kesihatan, data yang ada pada polis. Jadi MKAA sedang berusaha untuk menyeragamkan supaya nanti kita ada satu set of data yang kita boleh kenal pasti apakah puncanya. Kan, apakah punca senarionya, supaya data ni sangat penting. Kalau kita dapat data tadi, kita boleh buat tindakan-tindakan pencegahan yang tepat dan tuntas. Tanpa data ni kita takkan dapat tahu, dan the same things will happen over and over again. Ini masalah yang kita hadapi dalam keadaan lemas ataupun dalam insiden lemas, sahabat-sahabat. Jadi insya-Allah doakan kita dapat kumpulkan, seragamkan data-data ni agar laporan. Mengapa saya nyatakan ada kematian yang perlu dibuat report pada balai polis, tak perlu dibawa pada ke hospital. Kan, ada pula data-data hospital yang sulit, dan JPAM hanya mengumpul data pada JPAM. Begitu juga bomba dan sebagainya. Jadi Tuan Nordin, ni antara beberapa perkara kita duduk itu hari cuba dengan polis, dan doalah. It's a long process, but insya-Allah with a good set of data kita akan dapat atasi perkara ini. The next slide. Things to ponder. Ini yang kita harus lihat. Kebanyakan yang mati lemas adalah kanak-kanak dan remaja. Dan salah satu statistiknya adalah antara remaja perempuan dan remaja lelaki. Remaja lelaki yang paling tinggi. Kenapa? Mungkin dengan sifat adventurousnya ataupun banyak terlibat dengan aktiviti dan sebagainya. Okey, seterusnya, 1 out of every 5 drowning victims is a child. Kanak-kanak. Dan sahabat-sahabat jangan terkejut Yang meninggal lemas bukan sahaja di sungai, di kolam renang, ada juga di dalam bathtub, ada juga di rumah dan sebagainya. Tuan-tuan mungkin pernah
melaksanakan penyelamatan sebegitu. Tapi hari ini saya akan fokus kepada arus deras ataupun sweep water rescue, air yang bergerak. Dan ini adalah senario yang berlaku dan bagaimanakah kita ingin mempertingkatkan tahap kesedaran ini. Traditionally, kita akan berusaha untuk menjauhkan anak-anak daripada air. Tetapi ini tidak berlaku. Kenapa? Sememangnya menjadi nature kepada kanak-kanak ataupun remaja untuk mendekati air. Dan saya difahamkan bahawa di bawah MKAA, Jabatan Bomba juga sedang melaksanakan pelbagai. Dan yang paling menarik, ada kolam renang mobile, Datuk Wahab. Saya tengok untuk unit pencegahan kelemasan dan sebagainya ada dibawa ke sekolah-sekolah. Tuan Nordin dan juga sahabat-sahabat semua untuk diajarkan. Dan insya-Allah kita doakan agar supaya ianya menjadi sebahagian daripada life skill. Kalau di Australia, di New Zealand, di Amerika Syarikat, pendidikan renang ni adalah sebahagian dalam kehidupan, sama ada daripada family daripada awal lagi dah bawa ke kolam renang dan sebagainya, ataupun daripada sekolah. Di Malaysia baru saja bermula dan kita harap kita dapat mulakan. Okay. The next slide adalah tentang data, selain daripada lemas tadi, data banjir. Kalau kita lihatkan kerosakan-kerosakan yang berlaku, tadi saya duduk sama dengan Tuan Wahab, Datuk Wahab, saya tanyakan, mengapa 35 kes kematian berlaku di Selangor? Kan? Itu saya tanya, kenapa? Dan atas rasa ingin tahu, kerana kalau kita boleh dapat data yang tepat, kita boleh cegah. Adakah kerana masyarakat Selangor pada ketika tak ada basic skills of menyelamatkan diri dalam banjir berbanding Kelantan dan Terengganu yang setiap tahun dah ada, ataupun ada masyarakat yang rasa ketika itu banjir itu tak ada apa, kan, so kami tak perlu pindah, kan, ataupun adakah kerana hanyut dalam kereta dan sebagainya. So data, sekali lagi data. Kalau data ni kita dapat, kita boleh predict, kita boleh tahu dan kita boleh laksanakan pencegahan. Dan sama-sama kita ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa lemas ataupun mangsa-mangsa banjir yang berlaku di Selangor, Kelantan, Pahang, Johor dan juga lain-lain lah. Okey, jadi ini adalah datanya kita lihat, kebanyakannya dalam lemas akan kehilangan tempat tinggal. Seterusnya kalau di Selangor, industri sangat-sangat terjejas dan begitu juga yang lain-lain. Next slide. Okay, ini data statistik ni saya percaya saya tak perlu tunjuklah pada anggota PPDA. Ini memang dah di hujung jari. Data ni kebanyakan yang kita dapat adalah daripada JPBM sendiri tentang statistik lemas, di mana ianya berlaku dan mengapa ianya berlaku. Kalau kita lihatkan pantai, pembentungan sungai tali air, tasik lombong, air terjun dan jeram. Yang banyak di sungai tali air, kan, ini yang berlaku dan kebanyakannya adalah sungai yang bergerak, sama ada tergelincir, jatuh ke batu dan seterusnya, lemas ataupun memang ditelan dengan pusaran air dan sebagainya. Ini adalah data-data yang ada. The next slide adalah tentang ini saya rasa sebelum kita memulakan senario ini, jom kita ucapkan ataupun kita bacakan, sedekahkan Al-Fatihah kepada 7 anggota kita, 6 orang yang di Selangor dan seorang lagi di Melaka yang pergi ketika bertugas dan juga berkorban untuk nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Untuk makluman sahabat-sahabat, saya adalah pengurusi Jawatankuasa Siasatan insiden bomba lemas di Taman Puchong Perdana. Satu insiden yang sangat-sangat menyayat hati dan insiden yang kalau boleh ingin kita lupakan. Namun insiden ini berlaku, saya percaya Allah tu Maha Kaya atas beberapa sebab dan juga ianya juga menjadi satu ruang pengajaran dan juga pembelajaran terutama kepada saya untuk kita menambah baik dan juga mengenal pasti apakah punca-puncanya. Ketika sesi tersebut memang sangat-sangat menyayat hati, dan saya belajar satu tentang betapa rapat rupanya ukhuwah antara anggota-anggota JPBM, Jawatan Bomba dan Penyelamat ni. Tuan Nordin, anggota-anggota yang hadir ketika itu ada yang begitu sebab dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, kita doakanlah agar mereka ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan insiden sebegini tidak berlaku lagi. So, kalau kita perhatikan low head dam ataupun alur limpah, kalau zaman-zaman kita dulu dipanggil alur limpah, Datuk. Senarionya berlaku di seluruh dunia. Dan ia adalah pembunuh nombor 1 sebenarnya dalam aktiviti-aktiviti sukan air.
Kenapa? Kerana ianya nampak tenang, nampak relax, tak berbahaya dan sebagainya. Apabila saya mula-mula main kayak arus deras dahulu, di Kuala Kubu kalau kita perhatikan lalu daripada highway timur barat tu, you akan nampak ada satu low head dam tu kan. Relax, tenang, nampak mudah je. Saya dipesan, Min, kau jangan masuk sana. Kenapa? Masa tu Abang Samari nama dia. Kau jangan masuk sana. Kenapa? Hang masuk sana, wa imah hang terror macam mana pun hang takkan boleh keluar. Dan senarionya betul kerana ia whirlpool. Dan lebih berbahaya kerana ia adalah man-made. Man-made ni dibina untuk memerangkap semua tenaga ataupun energi yang turun daripada main flow untuk dikurangkan agar hakisan tak berlaku pada dasar sungai dan juga kiri kanan sungai. Memang dibina sebegitu. Jadi low head dam sangat-sangat berbahaya tuan, dan bukan saja di Malaysia. Saya sharekan data tu. Ini di Amerika Syarikat. Senario dan insiden yang berlaku. Sebab itulah Kanada sekarang ni dia cuba Datuk untuk kurangkan low head dam. Yang ada tu pun dia musnahkan. Kerana saban tahun berlaku kematian sama dalam apa-apa aktiviti. Terutamanya apabila ketika air tinggi. Kan, kalau siapa pernah tengok satu video Dragon Boat saya lupa sama ada di China ataupun di Thailand, yang mereka melalui pertandingan tu dan terbalik seorang lemas. Jadi low head dam ni adalah salah satu binaan ciptaan yang dibina untuk memelihara geologi sungai ataupun morfologi sungai, tapi dalam masa sama sangat-sangat berbahaya. Nampak mudah, senang dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, fatalities daripada ini US drowning machine low head dam dipanggil, daripada tahun 1960 hingga tahun 2014. Tahun 2014 saja, 2010 kan, 2010 lebih 80 orang mati. Dan age groupnya kalau kita perhatikan seperti mana biasalah, senarionya sama di Malaysia, iaitu age group dalam aktiviti air ini adalah remaja ataupun belia, awal belia. Dan inilah yang berlaku dan sama-sama kita elakkan. Jadi senario tentang low head dam ni, insiden lemas yang berlaku tu berlaku di seluruh dunia, sahabat-sahabat, dan kita harus sama-sama berusaha mencari langkah penyelesaiannya agar ianya tidak berlaku di Malaysia kan, dan seterusnya anggota-anggota dapat menjaga keselamatan dan juga kebajikan diri masing-masing. Okay, next slide. Ini adalah dalam low head dam. Maknanya kalau you perhatikan sahabat-sahabat, Tuan Nordin, Dato' Wahab, yang terlibat dalam insiden ni majoritinya mati. Tak kira lah you pakai life jacket yang apabila you tekan butang dia boleh jadi macam parachute ke apa ke, kan, memang the force of the water is too strong, plus it is structured supaya dia jadi macam satu putaran. Saya pernah masuk di Sungai, tapi bukan man-made, bukan man-made, natural. So apabila you masuk dekat dalam tu, you akan tenggelam, then you akan timbul. You sempat bernafas, you tenggelam, you timbul. So apa yang berlaku apabila you masuk dalam low head dam, nanti kita ada simulator dekat ni, kan, masing-masing kena, tapi jangan kuat sangat tu, kalau masuk semua kan tak keluar nanti, kan. Simulator tu kalau boleh biar boleh kontrol air dia, you jadi disoriented, you tak tahu dah mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan, kerana you timbul je dan dia akan tarik. Timbul ni perlahan, tapi dia tarik tu memang kuat dan dia sangat menyiksakan lah untuk you keluar. You berenang, dia punya tail akan tarik you masuk balik. You dah rasa macam nak keluar, tail ni daripada backwash yang berlaku, dia ada tail ni hujung. So tail tu akan tarik you masuk, akan spin hingga you dah tak larat dah. You tak larat. You siapa tuan perenang yang tuan kenal lah, Tuan Zakaria? Siapa perenang dunia yang tuan impi-impikan selain daripada Nurul Huda Abdullah? Kalau kita muda dulu Nurul Huda Abdullah kan. Perenang yang tuan kenal? Siapa? Coach Ailin? Betul lah? Saya kenal, tak apalah kita sebut Nurul Huda Abdullah lah. Dulu SEA Games dia dapat 11 pingat emas kan. Suruh dia berenang dalam tu pun sama je. Memang terlalu sangat dahsyat, hebat. Because you just imagine kalau sungai sebesar ni, berapa banyak cubic meter volume of water, bergantung pada kedalaman, bergantung pada keluasan dan bergantung pada drop.
Ini Tuan Nordin dia terror kira. Masa itu lagi dia duduk kira dengan kita kan. Okey, cubic meter per feet per second dan sebagainya. Kiraan tu, so the power of the water is so powerful dan juga amat berbahaya. Sebab itulah kalau kita perhatikan pada data ni sekali lagi, mohon sahabat-sahabat untuk lihat, kematian adalah 2 kali ganda berbanding dengan kecederaan dalam Lohit Dam. Sebab tu Kanada putuskan untuk, banyaklah dia dah abolish Lohit Dam ni. Fungsi utama Lohit Dam, satu adalah untuk retain the water. Retain the water. Yang kedua adalah untuk reduce the power of the water daripada menghakis sungai-sungai di bawah kerana volume dia besar tu. Kan, jadi dia akan turun. Namun di Malaysia, senario kita adalah keadaan hujan yang tak menentu dan hujan yang turun lebat dan sebagainya. So apabila kami melawat ke Puchong Perdana, kita perhatikan memang senarionya begitulah. Tasik tu terlalu sangat besar. Outletnya ada satu itu masa kita lawat tu, outletnya satu saja. So you just imagine the power of the water yang ada pada ketika tu. Dan yang bestnya, saya tak pasti sekarang, saya harap tak berlaku lagi lah. Masyarakat jadikan kawasan tu kawasan pelancongan. Ujung minggu orang mancing tangkap ikan. Pasal kan air rendah ni kan, ikan banyak. Kenapa ikan suka dekat situ? Kerana air tu dia bubbly. Bubbly ada banyak kandungan oksigen, nutrien, itu ini kan. Dan ikan rupanya, resmi ikan, saya bawa balik, pecah rahsia pula, saya bawa balik diving kat Sipadan. Kan, so diver tu, master diver beritahu saya, okey, Datuk tunggu dekat sini dan stay put aja. Kalau mau tengok barang, dia cakap, kalau orang Sabah kan, rupanya dekat sana dia tengok kalau ikan, dia cakap panggil barang. Mau tengok barang, kena lawan arus, dia cakap. Jadi memang nature ikan ni dia suka lawan arus. Jadi di situ kan, arusnya bubbly, kuat dan very irritated kan, penuh dengan irritated lah kan. Jadi banyak ikan di situ. So masyarakat sekitar mancing. Dan apabila kami datang lakukan siasatan pada ketika itu, rupanya yang meninggal pada ketika itu bukanlah kali pertama. Dalam tahun yang sama telah berlaku lebih kurang 4 orang. 4 orang meninggal di lokasi yang sama, tahun yang sama. Tahun yang sama 4 orang. Sebelum tu lagi dan sebagainya. Cuma tak dapat dipastikan adakah mereka hanyut daripada atas, turun terperangkap di situ, ataupun mereka meninggal di situ, lemas di situ. Jadi ini beberapa perkara yang harus kita lihat, terutamanya apabila berurusan dengan Lohit Dam. Saya rasa beri tepukan pada Datuk Wahab lah, syabas dan tahniah kan, kerana berjaya mengadakan simulator yang pertama, bukan sahaja saya rasa di Asia Tenggara ataupun Asia tu. Yang pertama, saya tak pasti di dunia, tapi yang pertama, dan ini boleh kita jadikan kajian. Kita boleh kerjasama dengan universiti-universiti yang ada untuk kita laksanakan kajian-kajian yang menyumbang untuk kebaikan negara. Okey. Dan next slide. Ini adalah gambaran, bayangan yang berlaku pada ketika tersebut. Dan saya pergi ke tempat itu dengan bersama Datuk Seri Wahab kan, untuk kita lihat senario penyelamatan dan sebagainya. Insiden berlaku tanpa dijangka-jangka kan, dan keadaan pada ketika kejadian adalah air yang terlalu sangat tinggi. Air yang terlalu sangat tinggi. Mungkin ramai masyarakat tunding jari sana sini kan, orang tu salah ni. Nak nyata orang salah mudah. Tapi dalam menyelamat, terutamanya swift water rescue, perkara yang paling susah adalah to make a very good and sound judgment. Because masyarakat kat sekitar ni berharap apabila bomba datang, takkan bomba nak tengok Tuan Nordin kan? You must be seen as doing something. Dan senario pada ketika itu adalah seperti yang dilaksanakan. Kita jalankan siasatan pergi, kita lihat semua SOP dipatuhi. Semua SOP dipatuhi kan, dan dilaksanakan dengan baik. Apabila kita dapat maklumat daripada tuan ni, saya kesian bila tengok dalam keadaan ni, sahabat-sahabat trauma tau. Kalau saya pun saya tak boleh lupa seumur hidup saya. Dan sebab itulah dalam laporan kita, Datuk Wahab, kita berikan cadangan supaya anggota-anggota yang terlibat diberikan khidmat sokongan, sama ada dalam bentuk psikologi, kaunseling dan sebagainya. Dan saya percaya Bombo memang dia melaksanakannya. Jadi senario ini berlaku, satu perkara yang tak boleh dilupakan. Dan kita sama-sama berharap. Saya tak nak mengulas lebih lanjut. Saya percaya bahawa sesalinan laporan kita telah serahkan dan saya telah presentkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Pada ketika itu Tun Mahathir Mohamad bersama dengan menteri-menteri kabinet. Saya diberikan masa hanya 5 minit dan alhamdulillah cadangan-cadangan banyak diterima. Dan sekali lagi saya rasa berikan tepukan pada Datuk Wahab, kita berikan tepukan
unit PPDA akan dapat kemudahan-kemudahan seperti life vest yang sesuai, kerana life vest yang kita tengok yang tuan-tuan pakai itu yang biasa, yang untuk kita pergi menyelamat di laut dan sebagainya. Tapi untuk Swiftwater, no. You have to use a very specific, termasuklah butis yang you gunakan tu pun very specific, kan, dengan protective helmet dan sebagainya. Ini pun dah diusahakan oleh Datuk Wahab. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak sumbangan yang boleh saya berikan. Dalam laporan tu kita masukkan cadangan tentang lengkapkan peralatan, lengkapkan latihan dan sebagainya, supaya kita boleh dapat, sahabat-sahabat adalah pejuang masyarakat. Anda adalah orang yang menyelamatkan orang lain. Sebab itulah amat-amat penting agar anda selamat dahulu, baru kita boleh menyelamatkan yang lain. Dan ini adalah prinsipal dalam Swiftwater Rescue. Okay, next. So, apakah dia Swiftwater Rescue? Kalau ditanyakan, ramai orang bertanya, adalah kemahiran teknikal yang melibatkan dalam penyelamatan di arus deras. Kenapa dinyatakan teknikal? Dia bukan hanya pada kepakaran yang ada pada diri, tetapi meliputi peralatan menyelamat dan peralatan melindungi diri. 3 subset ini, termasuk dengan environment dan juga sound and safe judgment. Sebab itulah untuk menyelamat, kan, kalau you perhatikan sekarang komando, kalau you perhati mana-mana pergi, dulu kalau kita tengok komando pergi kita ketawa kan, sekarang knee guard, ankle guard, they are protected. Tuan-tuan bayangkan nak menyelamat di sungai arus deras. Siapa di sini PPDA? Boleh angkat tangan. Oh, majoriti PPDA. Berapa ramai yang selalu menyelamat dekat sungai berjeram lah, yang arus deras apa semua? Ada? Tak ada? Ada. Berapa kali tuan? Tuan siapa nama tuan? Tuan Fauzi ni macam letih je nampak ni. Dah makan belum tuan? Dah Tuan Fauzi, berapa kali dah tuan menyelamat di sungai-sungai arus deras, berjeram dan sebagainya? Tak terkira Berapa kali tuan bengkak lutut dan juga siku? Tak terkira juga kan? Pasal honestly, apabila you masuk, siku, lutut dan sebagainya memang akan terentak. Jadi ini mungkin agaknya Datuk Wahab akan datang beberapa protective gear yang kita boleh ni. Tapi cari yang ringan dan juga yang tak menyerap air lah. InsyaAllah Datuk Wahab dia tahulah semua. Dan insyaAllah tuan-tuan akan dilengkapkan dengan PFD yang bagus dan sebagainya, yang menggunakan foam Cordura. Maknanya kalau tersangkut lah dekat, kadang-kadang dalam tu ada tunggul kayu kan, you takkan koyak. Cordura ni adalah kain yang digunakan untuk buat backpack camping dan sebagainya kan, ringan, dia waterproof dan juga lasak, beberapa material yang ada. So insyaAllah peralatan tu sangat penting. So slide tadi tuan, involve the use of specially trained personnel, tali dan juga mechanical advantages system. Yang ini saya tak risau, anggota bomba memang dah cukup cekap dan sebagainya. Cuma dalam tali, penggunaannya di arus deras harus berhati-hati, harus berjaga-jaga dan juga digunakan dengan sebaik mungkin. Nanti saya akan sharekan tentang rescue principle. Never ever tie a loop pada badan. Never ever tie a loop. Never ever. Because kalau you tie a loop, there's no system untuk kita riliskan. Kecuali, ini yang Datuk Wahab sedang usahakan, PFD yang dicadangkan adalah PFD yang bagus, dia ada safe release belt. You tarik je satu, tali itu akan terlepas. Dia ada O-ring, kan? Selalu kadang kita pakai life jacket yang biasa tu, kita letak carabiner, kita ikat sikit ataupun apa, kita agak carabiner tu boleh lepas. Tapi you bayangkan kalau you dah diputar dalam keadaan tu, kan, nanti mungkin you boleh, tak apalah, sama-sama kita boleh pergi, mungkin buat refresher course ke dan sebagainya, boleh datang ke Tanjung Malim, kita cuba je, kan, arus laju, ikatkan dengan tali untuk you rasa macam mana you sebenarnya diputar. Tapi bukanlah 4 minit ke apa semua, mati membobok kita minum air, just 10 saat, 15 saat you akan rasa. Dalam Swiftwater Rescue itu kami ditrain, kami dilatih untuk rasa senario sebenar dan sebagainya, dan melepaskan diri daripada safe release belt dan sebagainya. Kita pun ada Tuan Ali itu pun sahabat saya, Tok Wahab, kan, pun cekap dalam Swiftwater dan sebagainya. Okay, next. Ini patah balik tadi yang kepala orang tu. Okay, ada 8 rescue philosophy yang ingin saya kongsikan dengan sahabat-sahabat. Yang pertama, keep it simple.
Keep it simple, don't complicated. Jangan turun datang dengan macam-macam. Siapa kalau diver sini tahu lah. Kalau diver beginner, dia akan datang, pisau panjang sebelah sini, ikat. Kan? Pisau pendek sikit, sebelah betis kiri. Lepas tu pointer, itu, ini, apa, macam-macam. Lepas tu dia punya, apa, sausage lah, kan? Lala tengah-tengah menyelam, sausage timbul apa semua. Don't be too complicated, keep it simple. Kan? The less people, lagi bagus yang berada dalam air dan sebagainya, supaya yang lain-lain boleh set up rigging ke rescue ke apa semua dekat atas. Then jangan, make sure you have a good and sound judgment. Kalau you rasa memang tak boleh ambil pada ketika tu, jangan ambil. Kan? Betul lah, something must be done kan. Tapi maknanya you maklumkan apa semua. Dan even dalam siasatan kita itu, kita beritahu, maknanya orang awam dia berkumpul. Kan? Setiap kali you menyelamat ni, dia akan jadi macam satu show tau. Kan? Orang akan berkerumun dan sebagainya. Kenapa tak itu, ini apa semua. So mungkin ada satu mekanisme yang seorang daripada penyelamat ni dia jadi PR. Dia akan panggilkan orang, umumkan, okey, kan, kita sekarang macam ni dan kita harap semua dapat bersabar, ataupun pakai hela pun tak apa. So makna kita dah maklum kan. So masing-masing dah ada pre-awareness. Kalau kita diam je, kita buat kerja kita masing-masing, orang duk tanya, mula ada 3-4 orang yang mulut celupuk, apa tak buat apa ni, kami tunggu kan, lambat. So, mohon ampun, maaf sahabat-sahabat, inilah senario masyarakat yang saya rasa amanah saya sebagai Universiti Pendidikan untuk melatih masyarakat untuk jadi lebih beradab, bersopan dan juga memahami senario yang sedang dihadapi. Kadang-kadang kita pun tak perasan orang ni dah makan ke belum ni. Kalau you tengok kejadian lemas yang dekat Thailand, masyarakat datang masakkan untuk penyelamat. Allah, saya terharu betul lah. Itulah budaya kita tahun 70-an tu. Kan? Kalau kita tengok, Tuan Nordin umur berapa? Muda ni nampak ni. 49. 53, muda lagi lah. Itulah budaya zaman-zaman kita belajar dulu kan. Kalau datangnya, kita tengok kan, even rukun tetangga pun kalau datang, mak kita duduk jamu air, jamu apa semua. Thailand kan, yang budak terperangkap dalam gua tu kan. You tengok macam mana masyarakat sekitar datang, binakan ni, masakkan untuk penyelamat dan sebagainya. So kita doa lah sahabat-sahabat, mungkin satu hari nanti dia jadi satu budaya. Tetapi Datuk Wahab kalau tanya saya, ini sangat penting, PR. Kan, masyarakat akan berkerumun ni. You dah tak boleh kondon. Polis pun ada berapa orang je. You ikat tip kuning, kan dia cakap, ini anak saudara saya, mak saudara saya apa semua. Kadang-kadang dia jadi macam tak terkawal pun. Kan datang, so mungkin boleh maklumkan, buat hebahan sikit. Kan, kita ada satu insiden lemas dan sebagainya, mohon masyarakat sekitar untuk berikan kerjasama. Kami, kadang bukan apa, kita terpaksa cerita sikit supaya dia faham. Okay, apa yang kami sedang lakukan macam ni, 1, 2, 3, 4. Dan harap masyarakat sekitar bertenang untuk kita laksanakan. Kalau tak, keluarlah dalam TikTok, keluarlah dalam Facebook, keluarlah dalam itu, ini apa, tak buat apa. Yang best kan dia ambil video. TikTok kan tengah trending, dia ambil lah video. Ini beberapa cabaran lah saya rasa yang akan dihadapi oleh kita. So, always be proactive. Ini yang saya nyatakan tadi. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat hebahan kan, sahabat-sahabat masyarakat ni, kita buat je hebahan. Ada hela ataupun beritahu kalau ada seorang pemimpin masyarakat dekat situ yang ada, pasti mak, ayah ataupun keluarga memang akan merayu, cepatlah. Dan ini juga antara insiden senario yang berlaku di Puchong Perdana apabila kita jalankan siasatan kan, gesaan daripada masyarakat, gesaan daripada ibu. Kalau saya pun sahabat-sahabat, maknanya kalau anak kita kan berada dalam tu, kita nak segera untuk diselamatkan dan dikebumikan. Okey, seterusnya, always cooperate. Always operate within your capabilities. Kalau pada ketika hari itu memang kita tak mampu dan sebagainya, maklumkan pada ketua. Tuan, hari ini saya memang demam ataupun apa. Okey, saya boleh bantu pada tugasan ini. Untuk tugasan yang turun ke air dan sebagainya, semua maklum. Tapi janganlah semua demam, siapa pula nak menyelamat? Kan? Okey, then self-team victim. Pertama, pastikan you are truly fit, you are well equipped. Saya percaya kalau dalam menyelam, sahabat-sahabat dah ada dengan body system, lalu body to body kita check kan, kita punya gear dan sebagainya. Dalam PPDA pun harus macam tu. Pastikan you check semua gear dipakai, protektif dan sebagainya untuk lebih mudah dan lebih selamat kita laksanakan. Dan always wear appropriate PPE. PPE adalah personal protective equipment. Kalau di arus deras, butis you yang sesuai, bukan butis menyelam, butis menyelam ni tapak dia nipis.
Okay, menyelam kebanyakan kita akan pijak pasir ataupun koral, agaknya tak pijatlah koral kan, benda-benda yang lembut dan sebagainya. Tetapi dalam arus deras, boulder ni bulat, licin. Okey, licin. Kalau di lombong, lagilah licin kerana dia berlumut dan sebagainya. So apabila dia licin, at any time you can slip. So that's why most of the PPE that have been used by swift water rescuer, dia agak tebal, foam dia tebal, dan juga dia protect depan dan belakang, because they know kekerapan untuk jatuh dalam air selalu berlaku. Dan dia tapak dia lebih tebal supaya apabila you pijak pada boulder bulat macam ni, kaki you tak sakit. Okay? Dan juga ianya tak menyerap air terlalu banyak. Seterusnya, PFDU, dan yang paling penting, safety helmet. Dan safety helmet, saya cadangkan pada sahabat-sahabat, kita dah cadangkan juga itu hari dalam laporan, untuk setiap penyelamatan di air, terutamanya yang arus deras, wear helmet. Bukan helmet bomba yang selalu you pakai yang putih tu, tak. Dia ada safety helmet. Ada banyak jenama, you boleh cari. Sekarang ni pun dah murah dah, tak mahal macam dulu. Kalau dahulu kita pakai Protect komando pakai, Protect. Kan, tapi sekarang ni dekat ni pun ada Decathlon. Kan, Decathlon dan sebagainya. Same good quality. Bukan helmet bicycle dan sebagainya, so protective headgear dan sebagainya lah untuk sahabat-sahabat gunakan. Okay, yang keenam, always use appropriate technical and team equipment. Ini yang saya nyatakan tadi. Gunakan alatan-alatan yang bersesuaian. So kalau di dalam weir ada pelbagai teknik yang dilaksanakan. Satu adalah direntang tali, sekiranya ini adalah weir sahabat-sahabat, direntang tali di kiri dan kanan, so rescue akan pergi. Dan rescue akan pergi dengan raft. Dia tak akan pergi dengan kayak ataupun berenang dan sebagainya. Why? Kenapa? Pasal raft besar. Okey, raft besar. Tapi bergantung juga. Kalau backwash tu besar, you masuk raft pun tak akan berkesan. Tak akan berkesan. Ada yang pakai, traditionally saya tak pasti, mungkin juga ada dalam kaedah menyelamat anggota bomba, iaitu hook. Okey, hook. Tapi hook ni masyarakat tak boleh terima. Dia nampak macam zalim. Kan, pasal kita hook untuk tarik. Kan, sama ada hook tu daripada tali ataupun daripada besi, kayu dan sebagainya. Cuma masyarakat susah nak terima kerana dia nampak macam zalim. Tapi itu adalah antara kaedah yang selamat dan juga tak mendatangkan kecederaan. Kalau dibuat kajian literature, anggota penyelamat, Tuan Nordin, anggota penyelamat bomba yang cedera dalam Lohit Dam pun banyak. Bukan saja di Malaysia, all over the world. Kerana Lohit Dam ni, senario dia saya tak boleh kata yang di Taman Puchong Perdana tu, senario dia begitu sama dengan Taman Seremban Indah ataupun sama dengan di KKB. Kerana setiap weir tu ada struktur dan fungsinya yang tersendiri. Ada yang gunakan hanya lantai saja, okey, daripada drop. Tuan-tuan, ni drop, bawah ni lantai saja. Ada yang drop, lantai, ada satu lagi. Drop, lantai, rocker. Batu yang besar-besar ni, boulder dia letak. Ini di Taman Puchong Perdana. Dan boulder ni bertindak sebagai breaker supaya arus yang turun tu pecah, dia jadi tenaga energi tu habis. Dan ada yang turun je. Kalau you tengok kat Belukar Bukit, siapa sini kalau Belukar Bukit pergi ke di Terengganu Belukar Bukit, dia dam Lohit Dam turun. Bawah tu natural, pasal bawah tu batu. Jadi saya tak boleh menyatakan dalam penyelamatan ni di weir kena buat begini dan begini. Apa yang paling penting adalah analyse dulu senario semasa, kenal pasti. Kalau boleh panggil JPS, dapat tengok struktur tu dulu. Kan, struktur, so you tahu dah struktur tu di sini apa yang ada dan sebagainya. Kalau ada struktur lah. Kan, tapi kadang panggil takut lambat, itu ini kan, keluarga suruh cepat dan sebagainya. So kalau boleh, mungkin kita dah ada satu database. Yang ni tak perlu bomba buat. Datuk Wahab, Tuan Nordin, kita boleh minta universiti tempatan bantu kan. Ada satu kajian PhD yang buat tentang pelbagai struktur Lohit Dam. Kita minta lah sikit grant daripada KPKT ke dan sebagainya. So kita ada. Macam tu juga database tu. Kan, ini beberapa sebenarnya saya rasa penyelidikan yang boleh dilaksanakan bersama-sama dengan Universiti Awam.
supaya kita dah ada satu database yang mudah, Komsen dapat, kan, dan boleh salurkan maklumat kepada anggota-anggota yang ada. Always have a backup plan. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk backup plan. Kerana tanpa backup plan yang baik, senario mungkin boleh berlaku ataupun insiden boleh berlaku, dan insiden boleh leads to accident, dan accident boleh leads to death. Okay? Dan seterusnya, nombor 8 ni bagi saya sangat-sangat penting. Ini the whole world dalam Swiftwater Rescue dinyatakan, never ever tie a rope on you. Kenapa? Apabila you tie a rope, ini adalah you. Kalau you tak boleh lepas, you akan begini. Dan yang bestnya dalam Swiftwater, dia tak akan, arus ni tak akan tekan you naik ke atas. Tak, dia akan bawa you ke dalam, naik. Dalam, naik. Untuk naik tu mungkin cepat. Tapi untuk tenggelam tu, kan? Jadi di sini selalunya kita out of air, out of breath, dan juga waktu you sedut je, you akan disedut. Ketika tu air masuk peparu dan sebagainya, sebab itulah insiden lemas berlaku. Dan juga tali itu apabila dia membelit, kita tak tahu dia membelit di mana. Sangat-sangat berbahaya. Okay, next slide. Ini beberapa idea cadangan daripada beberapa teori dalam Swiftwater Rescue Principle yang penting training, dan saya tengok alhamdulillah latihan-latihan telah dilaksanakan dengan baik, dengan cemerlang hingga di Wakaf Tapai. Kita boleh dapat satu simulator yang saya memang teruja nak melihatnya. Yang keduanya equipment, alhamdulillah cadangan ini juga telah diambil segera oleh pihak Jabatan Bomba, akan di-upgradekan pada semua PPDA yang ada. Seterusnya adalah pengalaman. Ini yang saya tak boleh lawan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan berada pada senario sebenar. Tuan-tuan menyaksikan senario sebenar. Ada orang kata bahawa bomba datang after event. Tidak juga. Semasa event pun ada. Sebelum event pun ada. Kan, kita ada tengok dulu yang seorang lemas, hanyut dekat Sungai Gombak ke ataupun apa. Kan, bomba ada masa menyelamatkan dalam keadaan banjir. You menyelamat masa event. Tapi kebanyakan kejadian mati lemas after event. Jadi senario semasa, sebelum dan selepas adalah senario yang berbeza-beza, dan ia memerlukan yang keempat tu judgement. Judgement ni, pertimbangan ni, membuat keputusan ni sangat-sangat penting. Saya pernah berlaku sekali senario di mana saya berkayak dengan sahabat-sahabat dari Singapura, dan seharusnya saya menjaga mereka. Ketika tu bulan puasa, tapi jangan risau, bulan puasa kami puasa, bukan tak puasa pun. Kami puasa. Turun di Sungai Sungkai, Apa Sungkai. Apa Sungkai ni sangat-sangat teknikal. Jeram dia grade 4 ke 5. Okey, dia ada grade dia 4, 5. 4, 5 ni antara yang paling susah. 1, sungai biasa. 2, ada arus. 3, dia berombak, arusnya, kelajuannya lebih kurang berapa knot. 4, 5 memang teknikal. You kena navigate kiri kanan dan sebagainya. 3 ni kebanyakan sungainya lurus. Sebuah kayak terbalik, saya nak pergi rescue, saya terlanggar. Ini saya buat sound judgement yang tak elok. Okay, saya terlanggar, saya terbalik. Dan biasanya as a kayaker, apabila you terbalik, you dalam kayak, you akan diminta untuk bow yourself. Bawa diri you rapat ke atas, ke ni kayak saya terbalik, saya macam ni, rapat. Tapi ketika itu saya terlupa. Saya buat sound judgement yang tak betul. Saya tegakkan badan, berdetup, Allah, saya cakap. Kan, berdetup kat kepala saya roll. Kami kayaker ni memang kalau kayak terbalik, bawa kayak terbalik, kami boleh roll. Tak ada masalah. Kan, memang tanpa keluar daripada kayak lah, dia ajar untuk roll, untuk ini self rescue. Bila saya bangun je daripada helmet saya nampak merah. Pecah dah kepala aku. Kan, masa tu kena. So ni 3 jarum saya kena tu. Dia macam mana pun 3 jarum pakai helmet. Kan? So helmet saya terbuka sikit, kena 3 jarum. Kawan saya datang, saya berhenti kejap, datang, bang, pecah. Teruk tak? Teruk tak? Berapa dalam? Dalam juga, saya cakap. Dan so masa tu ambil first aid kit, tampar. Bukan nak cerita terror tak. Pasal rescue kita jauh dan kita tak naik, kayuh lagi 3 jam. Cuma nasib baiknya di arus deras ni airnya sejuk. So you punya isu untuk continuous bleeding dan sebagainya kurang. Jadi bleeding tu berhenti. Dia berhenti tu, dan dia tak terlalu sakit berbanding dalam keadaan kita biasa. Tak berdenyut pun. So sampai terus pergi hospital, jahit. Kena 3 jarum. Jadi itu senario. Tapi alhamdulillah lah, sepanjang saya berkayak tahun 1991
hingga sekarang itulah sekali senario yang ada pada saya. So, things happen, sahabat-sahabat. Perkara berlaku. Dan kita tak boleh cerita kita terror ke, kita tak terror ke, kalau Allah kata begitu, insya-Allah akan berlaku pada kita. Cuma yang paling penting Allah pun kata, berusahalah. Kan? Dan nescaya akan dimakbulkan doa kita. So sahabat-sahabat, setiap kali pepatah orang tua, satu lagi rescue principle ni mudah saja, saya percaya dah diajar dalam latihan bomba. Sebelum you keluar rumah, nak bertugas, nak pergi menyelamat tu, you baca ayat kursi. You baca ayat kursi. Dan insya-Allah sepanjang perjalanan you akan dilindungi oleh masyarakat dan sebagainya. Saya nak naik kereta pun saya akan baca ayat kursi. Kan, selain daripada you masuk hutan, salamun ala hidir fil alamin, masuk air, ada doa-doa baca tu, amalkanlah mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Itu penting. Okay, next. Approach in water, kita selalu tahu tentang retroc. Saya percaya semua orang dah tahu, PPDA pun tahu, yang lain-lain retroc. Kan, yang pertama sekali reach. Okay. Yang kedua throw. Yang ketiga row. Dan yang keempat go. Dulu orang kata go ni maknanya you masuk dalam untuk selamat keluarkan. Okay if you are well equipped. Kalau tak, you go minta bantuan lain. Kan? Dalam rescue principle ada satu pepatah. Do it right, stay alive. Do it right, stay alive. Daripada 2 kematian, lebih baik 1 saja. Dan sebab tu kalau kita lihat, sahabat-sahabat pun lebih berpengalaman. Kalau di pantai, yang selalu nyelemas, Tuan Nordin, yang nak menyelamat. Yang nak menyelamat lemas. Itu hari anak saya, ni berlaku pada diri saya sendiri. Ada satu kejadian lemas di Macap. Pasir Gudang. Ingat tak? Pelajar universiti mana saya tak perlu sebut, meninggal di Lombong, di Pasir Gudang. Salah seorang yang terlibat dalam tu adalah anak saya. Dan yang meninggal tu adalah sahabatnya. So anak saya beritahu, dia dah pergi, cuba tarik, kawan dia tarik benam dia kat dalam, dia tak larat. Dia pergi ke tepi, masyarakat ada tapi just tengok pun panik kan, tak tahu. Dia orang ada nak rancang nak buat human chain ke ataupun apa, tapi tak terlaksana dan sahabat tu pergi. Dan itu berlaku dalam keluarga saya sendiri. Budak-budak ni bukan apa, dia tak beritahu kita pun, Tuan Nordin. Pasal dia tahu kalau dia beritahu saya, memang saya tak bagi. Mak bapak tradisional, jangan bagi. Anak saya boleh berenang lah. Anak saya semua boleh berenang. Saya wajibkan, kerana saya risau. Kan? Memang tak boleh. Dia pergi, budak-budak universiti, biasalah kita pun pernah muda kan, lelaki, perempuan apa semua pergi sana. Dan selalunya budak lelaki ni, kenapa dia lemas dan sebagainya. Sorry, I'm not trying to be gender bias. Bila kadang awet ramai kan, dia suka nunjuk-nunjuk, tengok aku boleh berenang paling lama, aku nyelam paling lama, ini yang selalu berlaku. Ini yang selalu berlaku. Lah kita pun dulu pernah macam tu kan. Kan, pantang ada yang kita berkenan tu, macam-macam lah trik semua kita keluar. Jadi these are the scenario, these are the things that happen. So last kali dalam prinsip retroc ni, tak boleh go. Bukan go ke dalam air kan, unless you are well equipped. Go, dapatkan rescue, dapatkan bantuan dan sebagainya. So ada pelbagai, dan saya percaya bahawa dalam prinsip-prinsip menyelamat ni dia harus reciprocal. Penyelamat harus cekap, yang menyelamat pun sekurang-kurangnya, yang diselamatkan pun sekurang-kurangnya perlu ada sedikit skill, pengetahuan dan sebagainya. Sekarang ni masalah yang berlaku di negara kita, Datuk Wahab, Tuan Nordin dan semua sahabat-sahabat, dia one-sided je. Tim penyelamat berpengetahuan dan sebagainya, tapi yang nak diselamatkan ni, kebanyakannya kurang basic knowledge dan sebagainya. Inilah yang harus kita sama-sama didik masyarakat kita. Okay, next. Ini juga adalah satu perkara yang diminta untuk kaedah pemikiran kita dalam Swiftwater Rescue. Stop. Okay, yang pertama, stop, don't just simply go. Kita nampak orang tolong, boom, kita terjun. Rupanya apabila kita terjun, dekat bawah tu ada batu ataupun ada tunggul kayu. Kan? Yang apabila you terjun, diterus. Betul, masa ni sangat-sangat terhad dalam menyelamat. Tapi tengok dulu, tengok surrounding dan sebagainya. Yang kedua, assess the situation. Kami pun kayaka, kalau saya tunjukkan tadi, ada yang satu gambar kayak tengah melayang kan. Itu dekat Sungai Singo, betul-betul dekat dalam Royal Belum. Sungai Singo ni adalah sungai yang memang Mak Saleh sangat-sangat suka pasal jeram dia besar-besar. Sebelum kami terjun dan sebagainya, kami akan lihat senario kan, supaya kita boleh assess. Tetapi dalam penyelamatan ni saya faham, apabila tuan-tuan sampai dalam keadaan senario itu sedang berlaku,
maka masa yang ada tu kurang. Tapi kebanyakan dalam lemas dan sebagainya, perkaranya telah berlaku after event. Kan, you akan tiba pada after event, assess dulu, assess. Kecuali mangsa sedang lemas, you have limited time. So kalau post event, you assess dulu. Assess, tengok senario, ini pun tuan-tuan selalu buat lah, saya percaya. Tengok, duduk, plan dan pastikan maklumat ni semua pihak tahu. Okey, pihak ni maknanya dalam tim penyelamat tu. Pastikan mereka tahu, sampaikan maklumat dan laksanakan. Supaya kita boleh lihat dan kita tahu. Okey, dan seterusnya observe. Observe, evaluate condition dan seterusnya plan. Kan, you gunakan kaedah stop ni, ini very simple je lah. Saya percaya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua telah laksanakan dengan baik. Okey, dan inilah sedikit sebanyak yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan sahabat. Beberapa perkara saya rasa take home daripada sini, apa yang kita perlu sentiasa laksanakan. Satu, pastikan kita punya pengetahuan, kemahiran dan sebagainya sentiasa up to date. Saya rasa saya terror berkayak 20 tahun dulu. Tapi tahun lepas apabila saya pergi berkayak dan sebagainya, saya dapat kenal pasti setelah beberapa lama saya tak improve diri saya dah lacking skill ni. Kan? Jadi kursus yang berterusan harus dilaksanakan. Sesi-sesi menambah ilmu. Sesi-sesi menambah ilmu maknanya join lah. Saya nampak ramai sebenarnya anggota yang join dengan aktiviti-aktiviti outdoor, adventure dan sebagainya. Seorang tu yang anggota bomba KKB tu dulu, siapa tu? Saya lupa, yang dia nak pergi Himalaya, pergi mana, siapa? Saya lupa siapa nama. Kan dia KKB dulu kan? Ada seorang kan, very aktif, dia mana-mana pun dalam menyelamat apa pun, dia sama-sama dengan masyarakat. So join saja, selain daripada latihan yang secara berkala diadakan, ini bukan apa, untuk pemantapan diri kita. Dan seterusnya, sahabat-sahabat, yang sangat-sangat penting adalah sentiasa kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan memastikan, yang pertama, keselamatan diri kita, yang kedua, keselamatan anggota kita, dan seterusnya keselamatan masyarakat. Jadi beberapa perkara yang kita laksanakan di UPSI, izinkan saya untuk share. Next slide. Okey, ini adalah ini adalah Malaysian Swiftwater Rescue Certification. Untuk sahabat-sahabat, kalau yang free apa semua boleh laksanakan, boleh ikuti di negeri-negeri yang terlibat. Kebanyakan negeri-negeri ni dia ada. Okey, dia ada persatuan kanu negeri, dan setiap persatuan kanu negeri ada mengendalikan Swiftwater Rescue. Dan saya cadangkan untuk boleh dilaksanakan, dia ada persijilan dia, hinggalah nanti sahabat-sahabat tuan-tuan boleh keluarkan persijilan. Jangan risau, jangan ingat saya menyaga ataupun apa, tidak. Kan, ini terpulang untuk sahabat-sahabat ikuti, laksanakan supaya kita dapat tingkatkan ilmu dan pengetahuan, di mana you akan didedahkan selama 4 hari 3 malam. Ada juga kursus yang seminggu dan sebagainya, ada pelbagai level dengan pelbagai kemahiran. Yang lepas dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Kanu Malaysia di Sungkai. Ada juga anggota bomba yang ikut, terima kasih banyak-banyak pada Datuk Wahab. Tapi itu kita buat sekejap je, untuk 2 hari 1 malam kot rasanya. Jadi ada persijilan daripada Persatuan Kanu Malaysia. Satu lagi, UPSI juga sedang merancang, kita nak jemput pakar Swiftwater untuk datang, dan kita tengoklah nanti, maknanya kosnya kita tanggung bersama-sama untuk kita adakan kursus kan, di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Datuk Wahab, kita tengok di mana yang bersesuaian dan sebagainya lah. Jadi ini adalah apa yang ada di Persatuan Kanu Malaysia dan juga Lembaga Pendidikan Kanu Malaysia. Kami buat kurikulum, kami buat buku teks dan sebagainya, supaya buku ni boleh digunakan. Kalau Datuk tanya saya sampai sekarang berapa banyak buku saya dah terjual, saya pun tak tahu. Buku saya digunakan di seluruh Malaysia, tapi saya tak bawa ni. Kan, kalau tuan-tuan nak, pergi kat Shopee je. Tengok kalau ada dalam buku tu adalah tentang buku kayak. Kerana saya punya style, kalau sesuatu yang tak ada tu saya akan cuba adakan supaya dapat membantu masyarakat. Kerana sebelum ni berkayak di Malaysia ni sistemnya setiap negeri berlainan. Dia tak ada satu standard. Jadi akibatnya berlakulah banyak pengajaran pembelajaran yang tak betul, berlakulah kecederaan, kematian dan sebagainya. So kami bina buku teks, kami bina kurikulum untuk dihebahkan dan juga disebarkan, dan hingga hari ini dipakai. Dan saya tak kisah pun kalau bukan apa, kalau ada orang photostat buku saya suruh saya sign. Kan ada orang dia photostat buku saya, dia suruh saya sign. Because bagi saya itu ilmu. Mana kita bukan boleh jadi penulis buku apa? Harry Potter tu.
yang boleh jadi jutawan kan. Yang penting buku kita ni digunakan untuk ilmu. Sebab itulah dalam cadangan pada laporan kabinet pun kita minta semua dokumen yang ada pada bomba, Datuk. Kan? Dokumen yang ada pada bomba ni dihantar pada perpustakaan negara ataupun dihibahkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat boleh membaca. Dan daripada awal apabila mereka membaca, mereka memahami, mereka boleh protect themselves. Because dalam prinsip-prinsip penyelamatan yang paling protect yourself first. Bila masyarakat dapat ilmu ni, saya tengok banyak itu hari. Ada buku PPDA, ada itu, yang terhad tak apalah. Tapi yang boleh digunakan apabila orang baca, mereka boleh laksanakan. Amerika Syarikat ada satu library, online library, saya lupa apa namanya, di mana semua manual-manual US Army ada dekat dalam tu. Saya pernah download sampai 100 buku. Daripada rigging, daripada orienteering, survival, itu, ini dan sebagainya. Pandai kan? Ilmunya dapat kita gunakan because the concept is to salakah. Dia ilmu supaya boleh digunakan. Okey, seterusnya kita juga ada akademi Aurora. Aurora ni adventure sebelum tu. Okey, Adventure Leadership and Outdoor Recreation Academy yang kita adakan kursus-kursus. Yang ini di UPSI. Apabila saya diberikan amanah sebagai Naib Chancellor, saya tubuhkan berapa? Untuk kita adakan kursus-kursus untuk memantapkan pengetahuan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan jemput juga anggota-anggota bomba untuk sama-sama memberikan kursus, memberikan pendedahan kepada semua masyarakat. Jadi dikendalikan oleh pusat co-curriculum di UPSI kerana hari ini belum ada lagi satu akademi yang berfokuskan terhadap kemahiran-kemahiran ni. Dan kebanyakan kemahiran-kemahiran ni macam bomba ada bomba, tentera ada tentera dan sebagainya. Jadi yang ni kita buka pada awam dan boleh diadakan pelbagai aktiviti. Okay, next. Dan seterusnya ni adalah aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Belum? Okey, swiftwater rescue, kayaking, whitewater rafting, recreation dan sebagainya. Di sebelahnya pun ada hotel. Next. Okey, ini khidmat menyelamat kita. Kita ada UPSI Rescue Team yang saya nyatakan tadi. Kami bukanlah sehebat anggota bomba yang komplit dengan semua equipment dan ada, tetapi kami ada basic alatan di mana kita ada 3 tim. Tim yang pertama untuk menyelamat. So pada hari pertama di Seri Muda kami dah berada bantu menyelamat. Biasanya kami gunakan alumni kami. Kadang-kadang orang yang tak faham dia akan tanya, kenapa penyelamat datang satu tempat ni je, tak pergi tempat lain? Pasal orang tak faham keadaan banjir. Yang banjir kawasan ni, tiba kawasan ni dia tak banjir dah, kampung sebelah banjir lagi. So macam mana kita nak angkat bot kita, nak itu, ini dan sebagainya untuk melibatkan mobiliti ni bukan mudah. Jadi, dan kebanyakan kadang penyelamat yang datang daripada luar, dia orang tak tahu geographical location dengan tempat-tempat tu. So kebanyakan kami di UPSI ni alhamdulillah kita ada alumni kita di merata negara, merata negeri. So alumni kita akan hello, beritahu mohon bantuan di kawasan ni dan sebagainya. Kita akan pergi pada DO, maklumkan dan juga MKN dan seterusnya kita bantulah. Ini di Kuala Muda, Taman Seri Muda. So sepanjang hampir 5 hari. Ini first team datang untuk rescue. Kita dah bermula daripada tahun 98 hingga Kota Tinggi. Kuala Krai pun kita ada. Di Kuala Krai kita bersama-sama dalam banjir lah kebanyakannya. Okay, next. Ini adalah khidmat-khidmat sokongan bantuan. Habis je tim tu akan datang tim yang hantar bantuan makanan. Kita ada satu tabung UPSI Prihatin dan seterusnya alatan-alatan pembersihan kita cukup. Kita ada lebih kurang, taklah sebanyak bomba. Bomba lebih banyak, kita ada lebih kurang dalam 8 mesin air yang boleh bantu untuk membersihkan dan begitu juga dengan alatan-alatan yang lain. Dan seterusnya kita juga ada skim tim sokongan psikologi yang baru saja kita tubuhkan, dan kita ada sebuah kedai yang dinama UPSI Pre-Love Shop di mana pensyarah-pensyarah pelajar UPSI yang ada nak dermakan barang-barang dah derma siap-siap dah. Dulu kalau tak bila banjir baru nak kumpul, banjir bila nak kumpul. Itu yang tuan-tuan bila pergi pusat pemindahan banjir kan, belonggok baju-baju yang ada. So kami dah pack siap-siap. Okey, kanak-kanak umur 5 tahun perempuan, kanak-kanak umur 5 tahun lelaki, orang tua lelaki ataupun lelaki saiz M, L dalam kotak dah. Kita dah khaskan. Jadi tak berlaku masyarakat kita nak menerma, tapi masing-masing masuk plastik hitam kan, bersepah dekat pusat pemindahan. Saya ingat lagi dekat Kampung Batu Kapur, saya pergi ke sekolah tu, saya panggil sukarelawan yang ada untuk tolong asingkan baju je. Tolong asingkan baju. Pasal orang banjir ni kadang-kadang dia dah tak larat dah nak tengok baju yang ada. Tapi you just imagine kalau you bagi dia kotak, okey pakcik ni perlukan apa, saiz M kan, baju pakcik saiz M, ambil kotak saiz M, letakkan. Jam dah pukul apa tu? Tok Wahab, ya? 4:07 minit. So saya rasa saya dah terlebih daripada masa saya. Last slide-nya
Kalau ada yang nak datang ke UPSI untuk sama-sama pergi ke Adventure Park, kita pun boleh. Kita ada pelbagai aktiviti kita laksanakan. Dia ada Facebooknya yang kita sharekan juga dan bersama-sama. So itu saja daripada saya, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang bahagia Datuk, Tuan Nordin, jutaan terima kasih di atas jemputan yang disampaikan. Dan at any time boleh hello saya, tak ada masalah, datanglah ke Tanjung Malim. Dan sekiranya ada kursus-kursus yang ingin dilaksanakan bersama, saya percaya UPSI juga insya-Allah akan mengadakan pelbagai kolaborasi. Antaranya yang telah dilaksanakan tempoh hari adalah latihan dengan kumpulan pancaragam. Pancaragam bomba dilatih di UPSI dan insya-Allah kita akan bersama-sama seperti mana saya telah janjikan pada Datuk Seri Wan dan juga Datuk Seri KP tentang insya-Allah UPSI akan bersama-sama dengan JPBM. Dan apabila saya dilantik sebagai pengurusi tempoh hari, saya menyaksikan pengorbanan yang tak hentilah daripada anggota bomba, daripada cincin hingga ke ulos sawa hingga sebagainya. Kalianlah yang tak henti-henti kan. Itu kadang orang tak perasan, tapi percayalah Allah ada sentiasa bersama dengan kita. Sekian, terima kasih. Saya buka pada soalan kalau ada. Ada? Ataupun ngantuk dah semua? Tak ada soalan? Ada. Ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Datuk Doktor. Saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Bustan bin Karudin. Tuan, nanti yang nak tanya nanti tak payahlah Profesor Datuk Doktor, panggil Prof pun boleh, panggil Amir boleh. Panjang sangat nanti dia leceh. Okey tuan. Saya ada satu soalan saja, Prof, berkaitan dengan ucapan Datuk tadilah. Kalau di awal tadi, saya rasa rata-rata bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa tahap kesedaran bahaya di arus deras di kalangan masyarakat di Malaysia khususnya pada ketika ini masih lagi rendah. Dan kita dapat lihat melalui langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, umpamanya dengan penubuhan Majlis Keselamatan Air Negara dan beberapa langkah proaktif yang telah diambil oleh Jabatan Bomba sendiri, umpamanya untuk menangani permasalahan inilah. Persoalan saya pada hari ini adalah, adakah kajian serius telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ni soalan macam dah karang dari semalam ni tuan ni bukan? Baru tadi ingat soalan ni. Kadang-kadang kalau kita pergi ceramah kan takut tak ada orang soal, kita karang siap-siap kan. Jadi plan orang tu orang ni. Okey. Kalau tuan tanya saya senario, izinkan saya bersikap jujur walaupun online ataupun apa, saja bersikap jujur. Satu isu dalam masyarakat kita ialah kadang-kadang kita terlalu berharap pada satu-satu agensi ataupun satu-satu badan. Sedangkan apabila lemas ni, dia harus ada collective effort. Dia yang pertama sekali, kesedaran masyarakat harus ada. Yang keduanya adalah usaha sama antara agensi-agensi. Kalau di Malaysia je kita tengok berapa banyak agensi penyelamatan yang ada. Kan? Maknanya kita harus sama-sama duduk kan, laksanakan langkah-langkah yang sewajarnya terhadap penyelarasan. So apabila penyelarasan berlaku, maka aktiviti-aktiviti sebegini dapat kita laksanakan. Contohnya saya bagi tuan macam inilah, pendidikan keselamatan di air. Universiti buat, sekolah buat, siapa lagi buat? YB kawasan buat, KASA Kementerian Sumber Air buat, ini buat, semua buat. Tapi ya, dia pakai kurikulum mana? Ini kurikulum mana? Kaedah yang sama. Bukanlah saya nak nyatakan bahawa apabila menyelamat itu satu kaedah, tidak. Tetapi there must be a base of standardization tentang apa yang ingin kita laksanakan. Jadi why not semua ni, sebab itulah MKAA ni ditubuhkan. MKAA ni ditubuhkan untuk kita selaraskan. Semua agensi kerajaan ada. Namun saya rasa kita harus perkasakan lagi MKAA ni supaya dia dapat buy in daripada semua kementerian yang ada. Kalau kita lihat PBT tau, pihak berkuasa tempatan pun buat. Kan contohnya Majlis Daerah Tanjung Malim, Majlis Daerah apa tentang pendidikan pencegahan keselamatan ni. Kan? So kalau tuan tanya, saya agak menjawablah persoalan tuan. Dia harus satu collective effort dan MKAA ni harus diperkasakan lagi untuk tujuan penyelarasan dan sebagainya. Sekarang ni masing-masing buat based on apa yang masing-masing buat dan laksanakan. Menjawab tak soalan tuan? Kan pasal tuan tanya ni macam mana masyarakat, macam mana dengan pendidikan bomba dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama,
Ada satu pepatah lah nyatakan, kalau you nak kerja you efektif dan sebagainya, tengok root of cause. Sekarang ni bomba tahu root of cause dia adalah masyarakat kurang pengetahuan ataupun berlaku isu-isu ni, dan hasil kemudiannya adalah berlaku lemas yang di mana anggota bomba terpaksa berkorban masa, tenaga, dan bukanlah terpaksa, melaksanakanlah, melaksanakan amanah ni. Jadi cuba kita dapat tingkatkan pendedahan, pencegahan ni, so aktiviti dan insiden menyelamat ni akan kurang dapat kita laksanakan. Siapa sini pernah pergi Australia? Angkat tangan. Tak pernah. Ni Tuan Nordin kena bawa ni dia orang. Tuan Nordin dah pergi Australia, dia tak bawa korang apa semua ni. Tak patutlah Tuan Nordin. Jadi, siapa yang pergi Australia, you pergi mana-mana pantai, dia akan ada tower. Dan tower tu yang jaga situ adalah persatuan masyarakat setempat. Semua volunteers. Kita APM kan? Yang jaga tower tu kan? APM kan? Sana semua persatuan masyarakat setempat. Jadi siapa yang nak turun berenang, dia dah kena, ini anak si Polan, dek baik-baik. So jadi, dia gunakan society dan community untuk bersama-sama dia terlibat. Jadi di setiap society tu kuat. Yalah betul lah, kalau kita cakap lemas, orang kata asyik lemas je, yang orang jalan raya cakap, ni jalan raya pun penting juga ni, bahaya. Ramai orang aksiden dan sebagainya. Tapi tak apalah, hari ni kita fokus pada lemas. Boleh tuan Okey, lagi kalau ada cadangan, pandangan sekiranya ada. Ini, dia tak baca tu, saya percaya sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk. Selamat petang. Ya tuan, handsome anggota bomba sekarang ni. Terima kasih Datuk. Ini yang diselamatkan boleh jatuh cinta ni. Okay, Datuk, Bismillahirrahmanirrahim. Saya penguasa bomba Muhammad Afizi bin Zulkifli daripada JBPM Putrajaya lah. Soalan saya tertarik dengan isu Lohit Dam tadi. Sama ada man-made ataupun natural. Kita tahu dia ada satu turbulence lah, maksudnya turbulence, macam Datuk pun ada cerita, ada tail, ada orang pun boleh tumbling around dekat dalam turbulence tu sendiri. So isu dia Datuk, saya cuma nak mohon pandangan ataupun experience ataupun pengetahuan pada Datuk sendiri. Adakah penggunaan PFD pada satu masa, terutama di low head dam ataupun turbulence area ni, dibolehkan untuk kita buka atau kita release? Sebab saya percaya, ataupun I was taught je lah, kita just taught je, adanya satu escape area, sama ada di bawah ataupun mungkin di atas, semasa turbulence tu, sebelum tail tu menyedut semula kita. So saya percaya mungkin ada satu escape area untuk kita melepaskan diri. Tapi dengan penggunaan PFD ni mungkin menyukarkan dan memungkinkan kita disedut kembali di dalam turbulence tu. So mohon pandangan Datuk lah. Terima kasih. Kalau tanya saya personally, dan juga ada kajian yang menunjukkan bahawa kadar fatalities rescuer without PFD dengan PFD kadar survival lebih tinggi. Jadi kalau tuan tanya saya, pakailah. Kan, cuma dia ada jenis-jenis PFD yang kita pakai sekarang ni, yang biasa ni, yang untuk kegunaan umum, memanglah nama dia Solas kan, tapi dia letak je nama dia Solas. Yang Datuk Wahab akan usahakan ni adalah yang lebih baik. Dia punya flotation device, dia ada berapa kilo, dia ada, saya lupa, dia ada berapa kilo, dia punya daya apungan dan sebagainya untuk bantu. Kerana apabila kita berada dalam air, berat badan kita untuk daya apungan lebih kurang dalam 3.5 ke berapa kilo je. So PFD ni 4 ataupun 6 dan dia akan lebih menyelamatkan. So cadangan saya, kalau ke Lohit jangan tak pakailah. Kalau tak pakai lagi lah susah. Kan? Jenuh kawan you nak cari lagi. Yang pakai itu alhamdulillah, insya-Allah, yalah senario tak boleh buat apa kan, dia akan timbul. Kan, walau dalam senario macam manalah. Dan yang akan dibekalkan nanti ada quick release belt. Tadi Tuan Nordin ada cerita dengan saya kan, kalau parachute dia ada satu yang tarik, tak itulah kita macam nak buka tali kasut dalam air. Meninggal lah kita nak buka tali kasut dalam air. Kan? So yang ni you tarik je bakal tu, automatic dia release. Dia akan tenang je. Kan? Yang sekarang ni tak kan, kalau you ikat apa semua, you terpaksa nak buka apa, tindih kasih. Saya panggil tindih kasih, you panggil apa? Ya? Oh, pakai nama orang putih kau tak ikut saranan PM memartabatkan bahasa Melayu. Saya reef knot saya sorry lah, saya pun lupa lah kan, maknanya tindih kasih. Kan, tapi ada macam-macam ikatan yang ada. Jadi you nak buka tu satu,
Kan sangat-sangat susah lah. So tuan, nasihat saya lah, sorry from my humble thoughts and stuff, pakai. Okay, lagi kalau ada? Macam pernah nampak. Assalamualaikum Prof. Kita pernah jumpa kat mana tuan? Nampak familiar? Saya dari Labuan, Datuk. Dari Labuan ya? Okay. Tengok macam Ali sikit. Assalamualaikum Prof. Okey, nama saya Penolong Penguasa Bomba Uziman bin Malikin, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Tayangan, wilayah Persekutuan Labuan. Aktiviti berkayak di jeram semakin popular di tanah air kita. Selain jaket keselamatan, helmet dan lain kelengkapan personal yang disyaratkan sewaktu melakukan aktiviti ini, adakah terdapat peraturan lain yang mengawal selia aktiviti ini bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan? Terima kasih. Okey, terima kasih tuan atas soalan sangat-sangat bagus. Hingga hari ini kita belum ada akta lagi untuk aktiviti air. So untuk penguatkuasaan biasanya ada penggunaan akta. Sewaktu bila saya pergi diving itu hari, saya tengok diving ni dia berbeza. Apabila dia bermula, dia dah ada satu international standards. For you to start diving, you must have a license. Tanpa license, maknanya tak ada orang boleh tangkap you. Tak ada. Pasal so far saya rasa akta tak ada di Malaysia. Without license, you boleh diving, tak ada masalah. Tetapi dia dah doktrin daripada awal. Tetapi malangnya sukan-sukan air kita yang lain, dia tak bermula begitu. Maknanya untuk berenang, you dah kena ada level 1, level 2, baru you boleh pergi open sea. Tak kan? Begitu juga berkayak, begitu juga dengan sailing, begitu juga. Ini di dalam pengetahuan saya tak pasti tentang perkembangan yang terkini. Tapi yang satu yang betul-betul standard, untuk you pergi sipadan, you mesti ada advance. Kan? Ini yang ditetapkan pasal dia reef dia kuat dan sebagainya, apa dia punya arus dan sebagainya. So untuk makluman tuan, hingga sekarang belum ada lagi, dan terima kasih atas cadangan Datuk Wahab. Mungkin kita boleh bawa bersama-sama dalam meeting kita masa MKAA untuk kita lihat tentang pengubalan akta dan juga standards, supaya apabila akta ni ada, kita boleh kuat-kuasakan kan, dan juga kita boleh kenal pasti. Dia seharusnya bermula daripada kesedaran lah. Diving dia bermula dah dengan that standard. Pasal dia bukan sukan pertandingan kan. Kebanyakan kita sukan pertandingan ni macam kayak, macam renang, macam apa, kita nak galakkan orang masuk je. So mungkin dia ada kursus pengenalan saja, dia tak ada license dan sebagainya. Boleh menjawab tak tuan? Rasanya saya pernah berkayak Labuan tahun 2004, 2005 saya balik New Zealand 2004 kot. Berkayak around Labuan, alhamdulillah dah dapat nombor 2 masa tu, kalah. Bila dapat nombor 2 tu saya terus gantung pedal lah. Cukup lah, dah kalah dah, mana dah tak bagus dah. Biasanya nombor 1 je. Dapat 5,000, lepas tu pergi naik Gunung Kinabalu, pergi turun Padas, pergi apa semua. Cantik Labuan bandanya. Thank you. Next kalau ada. Sebelah sana, sebelah sini tak ada. Soalan semua dah karang belah sana. Okey, tuan-tuan, ada satu perkembangan terkini yang saya ingin sharekan pada tuan-tuan, ialah APEL, APEL. Okey, APEL ni adalah Accreditation of Prior Experiential Learning. APEL ni, ini bukan saya buat APEL ni MQA buat. Ini untuk semua masyarakat yang berpengalaman ataupun profesional dalam bidang-bidang, pengalaman terdahulu diambil kira untuk sambung belajar diploma ke, degree ke, masters ke, PhD, diambil kira. So mungkin Tuan Nordin, Tuan Datuk Wahab, kalau ada nak lihat untuk anggota-anggota ni untuk kita akreditkan untuk sambung belajar dan sebagainya, maknanya dia akan dapat pengecualian. APEL C untuk dapatkan pengecualian. Dia ada satu lagi APEL Q. APEL Q ni pengiktirafan daripada pengalaman yang terdahulu. You hanya perlu buat ada satu coursework, assignment dan sebagainya untuk you dapat pengalaman tersebut. Tapi you kena siapkanlah semua dokumen-dokumen. Jadi ini adalah salah satu usaha kerajaan dan pihak KPT untuk menggalakkan kan tuan-tuan puan-puan yang bergelumang lama dengan pengalaman yang ada ni. Kadang-kadang kita kat Malaysia dulu kan, kalau tak ada sijil, tak ada lah kan, tak dapatlah nak sambung belajar dan sebagainya. Yalah, zaman kita dulu ada 5 je universiti, kan senang nak belajar kan. Sekarang kita ada 419 universiti kan untuk belajar. So kalau ada sahabat-sahabat boleh pergi pada website MQA untuk lihat, dan mungkin boleh diadakan special project pun untuk anggota-anggota bomba Tohab kalau ada untuk dipertingkatkan. Dan kalau adalah
Mungkin Datuk Wahab, Tuan Nordin dan juga semua sahabat-sahabat terfikir nak buat special course, diploma dalam penyelamatan ke, diploma dalam apa ke apa semua, kita boleh bekerjasama dengan UPSI dan sebagainya, kita boleh laksanakan. Dan even pusat-pusat latihan bomba boleh jadi lokasi-lokasi latihan. Yang lepas Tuan Ali ada berbincangan saya dengan MQA kan, Tuan Ali, untuk dapatkan pengiktirafan tentang persijilan bomba dan juga kita nak offer pada international. Ini cerita akan datang future. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah pada bomba kerana you all adalah antara agensi beruniform yang terkehadapan dalam inisiatif-inisiatif begini. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Kalau nak, ni nombor telefon saya ada pada Datuk Wahab, boleh minta, tak ada masalah kan, kalau ada apa-apa yang nak di-sharekan. Dan juga sebenarnya insya-Allah saya pun sedang melihat beberapa kajian yang boleh kita laksanakan. Seorang pelajar saya PhD, dia sedang buat kajian dalam lemas saja. PhD dia buat dalam lemas saja. So kami tengah kumpul data untuk dapatkan. So kalau bomba boleh bantu, Datuk Wahab, kita mohon jasa baik untuk bantu. Jadi kita boleh compile dan data ni boleh digunakan. Yang keduanya, pelajar saya yang lepas masters, nama dia Nick Jazwiri, boleh Google, dia punya thesis adalah tentang senario. Ni cerita tadi Sweetwater, senario insiden di pergunungan, tragedi, yang sesat, yang mati, yang kena panah petir, semua dalam aktiviti outdoor recreation di gunung. So dia buat statistik, so kita tengok. Kajian tu ada online, boleh tengok, tragedi di pergunungan. So tuan-tuan, puan-puan, saya percaya bahawa universiti dan agensi serta masyarakat tak boleh berpisah, dan mudah-mudahan dengan usaha sama murni ini dapat kita sama-sama tingkatkan profesionalisme kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Wahab. Terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama-sama dengan pahlawan-pahlawan masyarakat. Tuan Nordin, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Sampaikan salam saya pada sahabat saya Tuan Ali. Kan, lama dah tak jumpa kan, dan mudah-mudahan kita doakan Tuan Nordin dengan Tuan Ali cepat dapat datuk kan, insya-Allah. So terima kasih sekali lagi Puan Dianti, nama pun artis kan. So ni parah lah ni, bila ada beg merah tu parah lah. Sahabat-sahabat, ingatlah bahawa apa yang kalian lakukan adalah jariah, adalah ibadah, penilai utamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat, insya-Allah kalian akan sentiasa diberkati. Dan sekali lagi kita tangguhkan dengan bacaan Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Mak Amin bin Mat Taraf. Sebenarnya segan saya kat sini nak jadi moderator bila kita bercakap dengan Prof ni, rasa kedil je. Kan, daripada mula sampai habis Datuk dah ulaskan semua. Apa pun saya mewakili Jabatan Bomba, sekali lagi Datuk mengucapkan ribuan terima kasih berbanyak kerana pengongsian ilmu yang sangat menarik. Teruja saya sebenarnya Datuk, tak terasa hampir sejam Datuk berkongsi ilmu dengan kami pada petang ini. Dan untuk menyampaikan cenderahati kepada Profesor Dr. Mak Amin bin Mat Taraf, kita mempersilakan Yang Amat Sedia Datuk Abdul Wahab bin Haji Mat Yassin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati. Dipersilakan. Siapa tukang beli buah ni? Saya juga menjemput yang bahagia Datuk Wahab, Tuan Nordin dan semua sahabat-sahabat berkelapangan datanglah ke UPSI. Kalau nak buat conference kat sana ke, nak pakai kolam renang kita untuk latihan ke, even dengan KKD tu. Kita ada 3 kolam renang di UPSI. Ada 3 kolam renang. Tapi satu kolam kanak-kanak, satu wedding pool dan satu lagi kolam olimpik lah. Kita buat wedding pool tu pasal kita tak nak budak lemas. Kalau satu kolam je kan, dia terjun semua kat situ. So datanglah. Kalau dia Datuk. InsyaAllah.
Demikianlah tadi pembantangan kertas kerja yang kedua untuk sesi kedua pada petang ini. Majlis mempersilakan Yang Maha Datuk serta Profesor Datuk Dr. Mak Amin dan juga jemputan untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan.